Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan kelas matematik tingkatan 3 KSSM bab 1 indices ataupun indeks bahasa Melayunya. Baik, sebelum ni kita dah belajar tentang indices, beberapa hukum indeks yang kita dah belajar. Jadi hari ni saya nak habiskan hukum-hukum indeks yang tertinggal. Last kali kita belajar sebelum ni adalah indeks negatif dan hari ni kita nak habiskan masuk kepada indeks pecahan pula. Okay, jadi recap semula apa yang kita dah belajar. Law of indices yang pertama, asas yang sama A, kalau kita darab, kuasa dia kita tambah. Asas yang sama kalau bahagi, kuasa dia kita tolak. Okay, ni adalah law of indices yang kedua. Yang ketiga, kalau kita nak buka kurungan, kuasa dia kita darabkan sahaja dengan yang kat bawah. Contoh kat sini 3, sini 2, 3 darab 2. Maka hasillah kat sini akan jadi 6. Okay, yang ni pula kalau asas dia tak sama, sini contohnya 7, sini contohnya 8. Asas dia berbeza, maka kita darabkan kuasa dia dengan yang nombor kat luar ni. Okay, dan dia akan terhasil macam ni. Nanti kamu simak semula ya. Video-video yang lepas saya masukkan dalam channel YouTube saya dan tolong cek semula kalau kamu terlupa. Okey, dan yang kelima adalah apa-apa asas yang kuasanya kosong, nilai dia adalah 1. Contoh 700 nilai dia 1, 800 nilai dia 1, A00 nilai dia 1, 8 juta 00 nilai dia pun 1 juga. Tak kisahlah berapa besar dia pun, asalkan dia kosong-kosong nilai dia adalah 1. Dan sebelum ni kita yang terakhir kita belajar hari tu adalah indeks negatif. Ni adalah indeks negatif di mana kuasa dia adalah kuasa negatif. Kalau kita nak jadikan dia positif, kita bawa dia turun bawah. Katakanlah dekat bawah ni kuasa dia negatif, nak jadikan dia positif, kita bawa dia naik atas. Okay, dengan cara kita bawa dia ke bawah atau bawa dia naik atas, kita akan ubah dia punya positif dan juga negatif dekat dia punya kuasa. Baik, itu adalah indeks negatif. Hari ni saya nak habiskan ada dua lagi hukum indeks yang kita nak belajar. Indeks pecahan namanya. Dia bentuk dia macam ni, A kuasa 1/n, di mana kuasa dia adalah dalam bentuk pecahan. Okey, A kuasa 1/n ni kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa n A. Okey, kejap lagi saya terangkan lebih lanjut macam mana dia jadi macam ni. Dan yang ke-8, A kuasa m/n, yang ni kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa n A kuasa m. Nampak macam susah, tapi tak susah pun. Kejap lagi saya akan terangkan satu persatu. Okey, kita tengok dulu law of indices yang ketujuh. A kuasa 1/n. Okay, A kuasa 1/n ni contoh saya bagilah apa-apa nombor. Okey, yang kuasa dia adalah pecahan. Okey, ni dalam bentuk biasa. Okey, ni dalam bentuk yang di mana dia punya kuasa tu adalah dalam kuasa pecahan. Tetapi bentuk ni kita boleh tulis dia ataupun kita boleh rewrite dia semula ke dalam bentuk punca kuasa. Nombor yang berada di bawah di dalam pecahan ni, dekat dia punya kuasa, nombor yang berada di bawah dia punya denominator. Okey, kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa dekat sini. Kalau dekat sini punca kuasa 2, kalau dekat sini nombor 2, maka dekat sini dia akan boleh bertukar menjadi punca kuasa 2. Jadi 5 kuasa 1/2 kita boleh tukar dia jadi punca kuasa 2, 5. Kalau saya ada 7 kuasa 1/3, maka saya boleh tukar dia jadi punca kuasa 3, 7. Benda ni adalah sama nilai. Contoh lagi, 8 1/4. Yang ni kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa 2, 4, punca kuasa 2 pula. Punca kuasa 4, 8. 10 kuasa 1/5. Ni adalah punca kuasa 5, 10. 12 kuasa 1/8. Ni adalah punca kuasa 8, 12 dan sebagainya. Dan okey. Dan benda ni juga boleh buat secara terbalik. Contoh punca kuasa 3, 9. Okey, yang ni saya boleh tulis dia sebagai 9, 1/3. Punca kuasa 2, punca kuasa 4, 10. Saya boleh tulis dia sebagai 10 kuasa 1/4. Punca kuasa 7, 9. Okey, 9, 1/7 dan sebagainya. Okey. Jadi, yang ni adalah cara untuk kita tulis indeks pecahan. Okey, ni adalah law of indices yang ketujuh lah. Sekarang saya nak tunjuk law of indices yang ke-8 pula. Okey, lebih kurang je. A kuasa m/n. Yang bezakan 7 dengan 8 ni adalah dia punya numerator dia ataupun dia punya yang atas ni panggil apa bahasa Melayu saya dah tak ingat. Okey. Tadi dekat sini untuk yang ketujuh dekat atas ni 1. Sekarang ni m. M tu maksud dia adalah nombor yang selain daripada 1 lah. Okey, contoh saya bagi kat sini adalah 7 kuasa 3/2. Okey, yang ni kita boleh tulis dia. Yang bawah ni dia akan jadi macam tadi punca kuasa. Okey, yang atas ni kita boleh tulis dia sebagai
kuasa. Maka 7 kuasa 3/2 ni kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa 2, 7 kuasa 3. Okey, yang dalam pecahan ni, yang bawah ni dia akan jadi punca kuasa. Yang atas dia akan jadi kuasa. Okey, saya tunjukkan contoh lagi. 8 kuasa 2/3. Okey, bawah ni akan jadi punca kuasa. Jadi punca kuasa 3, masukkan asas dia 8 dan yang atas ni jadi kuasa, kita letak dekat sini. Okey, jelas Contoh lagi. 10 kuasa apa lagi? 3/7 contohnya. Okey, bawah ni akan jadi punca kuasa. Jadi punca kuasa 7, 10, atas ni jadi kuasa. Kuasa 3. 15 kuasa 7/8. Okey, punca kuasa 28, 15 kuasa 7. Jadi benda ni dia boleh tulis macam ni. Okey, daripada indeks pecahan, dia boleh tulis dalam bentuk ada punca kuasa. Okey, dalam bentuk indeks pecahan, kita boleh tulis dia dalam bentuk punca kuasa. Dan juga ia boleh buat sebaliknya. Kalau ada bentuk punca kuasa, kita boleh tukar dia ke dalam bentuk indeks pecahan. Contoh, punca kuasa 3, 9 kuasa 2. Okey, jadi yang ni akan jadi pecahan di bahagian bawah. 9, okey, pecahan di bahagian bawah. Yang ni dia akan jadi kuasa dekat bahagian atas. Okey, ni naik atas, ni kat sini. Yang ni dia akan jadi yang di bawah. Okey, contoh lagi. Punca kuasa 4, 10 kuasa 2. Okey, kita letak 10. Yang 4 ni dekat bawah. Okey, 2 ni dekat atas. Patutnya ni 2/4 ni boleh pemudahkan 1/2. Okey, tapi tak apalah. Contoh je. Okey, punca kuasa 28, 9, 7. Contohnya. Okey, jadi akan jadi asas 9. 8 ni adalah yang dekat bawah. 7 ni adalah yang di atas. Okey, boleh jelas Ni adalah cara untuk menukar daripada bentuk punca kuasa kepada bentuk indeks pecahan dan juga cara nak tukarkan daripada indeks pecahan ke dalam bentuk punca kuasa. Okey. Jadi saya rasa kita boleh terus tengok kepada soalan contoh yang saya ambil daripada buku teks. Okey. Simplify each of the following. Okay, ni saya ambil example 15 daripada buku teks muka surat 20. Okay. Okay, simplify each of the following. Pemudahkan setiap yang berikut. Okay, jadi nombor 1 saya tak buat kot sebab dia tak melibatkan indeks pecahan yang kita belajar ini. Tak ada pecahan kayak itu. So, saya tak buat yang 1. Kita tengok yang nombor 2, yang B dan juga yang C. Okay, B. Saya salin dulu soalan dia. Sebiasa dah salin dulu soalan. Punca kuasa 2 M. N kuasa 3/4 didarabkan dengan kurungan MN kuasa 3 1/3 dibahagikan dengan M kuasa negatif 1 punca kuasa 2 N kuasa 3 1/6. Okey. Nampak pandangan pertama. Uish, susahnya soalan ni. Okay, macam-macam punca kuasa lah, apalah, negatif lah, semua benda ada. Jangan risau. Jangan khawatir. Buat satu persatu. Apabila kita nampak ada punca kuasa dekat sini. Okay, punca kuasa dan juga punca kuasa. Benda pertama yang kita buat adalah kita tukarkan dulu punca kuasa tu ke dalam bentuk indeks pecahan. Okay, jadi kat sini M, punca kuasa 2M. Maka kita boleh tukarkan dia menjadi M kuasa 1/2. Yes, macam kita belajar tadi. Okay, N tulis balik. N 3/4. Yang lain-lain jangan usik lah. Kita tukar yang bentuk dalam bentuk apa punca kuasa ni kepada bentuk pecahan saja. Itu saja. Yang lain-lain biarkan dia. Okey, yang ni kita boleh buka kurungan. Okey, M ni kuasa 1. 1 tu darabkan dengan 1/3. Maka kita ada M 1/3 N. Okey, 3. Okey, dekat sini ada 3 3 darabkan dengan 1/3. 3 darab 1/3 potong-potong jadi 1. Jadi N kuasa 1 dekat sini. Kita bahagikan dengan kat bawah. Buka kurungan. Negatif 1 darabkan dengan 1/6. Jadi M kuasa 1/6. Okey. Yang ni pula. Alamak. Saya patah balik lah. Okey. Nak buka kurungan. Kita tukar dia jadi indeks pecahan dulu. Macam sikap tadi. Pada nanti susah nak buat. M kuasa negatif 1.
Yang ni dia akan jadi N 3/2. Okay, yang ni dia akan jadi kuasa. Yang ni dia akan duduk dekat bawah. Macam ni. Okay, kuasa 1/6. Okay, boleh follow setakat ni. Saya ulang lagi sekali. Yang ni punca kuasa 2M. Kita tukar dia jadi M kuasa 1/2. Kemudian yang ni saya buka kurungan. 1 darab 1/3. Maka jadi 1/3. Dekat sini 3. Darabkan dengan 1/3 jadi 1. Dekat bawah apa yang saya buat hanyalah tukarkan yang dalam bentuk astaghfirullahalazim ni apa? Square root. Okey. Punca kuasa 2 ni kepada bentuk indeks pecahan. Itu sahaja. Okey, dah tukar kepada bentuk indeks pecahan, maka kita boleh buka kurungan sekarang ni. Okey. Sebelum kita buka kurungan ni, atas ni dah boleh selesaikan lah. Okey, atas ni apa yang kita nak buat? M dengan M, N dengan N. Kalau darab, kuasa dia kita tambah. Okey, kita buat yang atas. M 1/2 ditambahkan dengan 1/3. Didarabkan dengan N 3/4 ditambahkan dengan 1. Ni yang bahagian atas. 1/2 dengan 1/3 kita boleh tambah. 3/4 dengan 1 kita boleh tambah. Sebab kat sini darab asas yang sama, kuasa dia kita boleh tambah. Okey, yang bahagian bawah pula kita buka saja kurungan dia. M negatif 1 darab 1/6 akan jadi negatif 1/6. N 3/2 darabkan dengan 1/6. Okey, kamu tekan kalkulator lah. Saya tak ada kalkulator, saya kira kat tepi. Okey, 3 dengan 6 boleh potong. 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi kita akan dapat 1/4. Okey, N 1/4. Okey, belum siap ya. Lepas tu, lepas kita dah siap buka kurungan, maka yang atas ni kita boleh tambah. Yang ni pun kita boleh tambah. Okey, jadi kita akan dapat M 1/2 tambah 1/3. Berapa ni? Tekanlah kalkulator. Okey, mana kalkulator saya? Okey. Satu per 2 tambah berapa tadi? Lupa dah, lama. 1/2 tambah 1/3. Okey. Lambat sikit kalkulator ni. Okey, dapat 0.83. Okey, tak mau ambil dalam bentuk perpuluhan ni. Tekanlah simbol A, B per C kat kalkulator kamu. Kamu akan dapat dia 5/6. Okey, kita masukkan nilai 5/6. Jadi 1/2 tambah 1/3 jadi 5/6. Didarabkan dengan N. 3/4 tambah 1. Berapa pula? Tekan kalkulator. 3/4 tambah 1. Okey. 3/4 tambahkan dengan 1. Jadi jawapan dia adalah 7/4. Tekanlah kalkulator ya. Jadi kat sini 7/4 dibahagikan dengan M kuasa 1/6, N kuasa 1/4. Okey, ni tak siap lagi ya. Yang ni belum siap lagi. Okey, macam mana nak siapkan dia? Nak senang, kita ambil N ni, kita bawa naik atas. Yang ni pun kita bawa dia naik atas. Okey, bila bawa dia atas, apa yang berlaku dekat dia punya kuasa? Yes, kuasa dia akan berubah daripada positif akan menjadi negatif. Jadi kita akan dapat M kuasa 5/6 didarabkan dengan N kuasa 7/4 didarabkan dengan M kuasa dekat bawah tadi M kuasa negatif 1/6 kan. Naik atas dia akan jadi positif M 1/6 didarabkan dengan N kuasa dekat bawah tadi N tu kuasa dia positif 1/4, naik atas dia akan jadi negatif 1/4. Okey. Kemudian kita selesaikan M dengan M, N dengan N. Okey, disebabkan kat sini darab, maka kuasa kita boleh tambah. Okey, jadi M 5/6 ditambahkan dengan 1/6. N pula ada 7/4 ditambahkan dengan negatif 1/4. Okey, 5/6 tambah 1/6. 5/6 tambah 1/6 dia akan jadi 6/6 ataupun 1. M kuasa 1. 1 kita tak payah tulis. Okey, N pula. Alamak. Okey, N pula 7/4 tambah tolak 1/4. Tambah tolak dia akan jadi tolak. 7/4 tolak 1/4 dia akan dapat 6/4. Okey, jadi kita tulis kat sini N 6/4. 6/4 kita boleh pemudahkan sifar 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. So jawapan dia akan jadi M N 3/2. Okey, boleh ya? Sekejap, cek jawapan. Okey, ni jawapan dia. MN kuasa 3/2. Okey, saya tunjukkan jalan kerja dia.
Kau nak screenshot ke, nak apa ke. Okay, ataupun kamu boleh tengok balik dalam buku teks. Ada dia punya jalan kerja dekat muka surat 20. Okay, dalam buku teks. Okay, selesai dah soalan B. Panjang kan jalan kerja dia. Okay, kita tengok yang seterusnya untuk soalan C. Baik, jadi kita masuk soalan seterusnya, itu soalan C. Okay, ini soalan dia. 2H kuasa 2 dihadapkan dengan 16H kuasa 8 kurangan kuasa 1/4 pegang dengan 8 kuasa 1/3 H kuasa negatif 1/2. Jadi kita tengok nombor dulu kat sini. Okay, jadi saya cakap kalau ada dalam bentuk square root ke, ada bentuk apa punca kuasa ke, kita tukarkan dia dulu menjadi indeks pecahan. Tapi dekat sini dah bagi dah siap dalam indeks pecahan. Okay, tak ada dah dalam bentuk punca kuasa. So tak perlu nak tukar. Okay, sekarang ni nak memudahkan kita selesaikan soalan ni, kita tengok nombor dia kat sini. Ni nombor dia 2, sini nombor dia 16, sini nombor dia 8. Actually 2, 16 dengan 8 ni kita boleh tukar semuanya kepada 2. Okay, 2 ni adalah sebenarnya kuasa 1. 16 ni kita boleh tukar dia menjadi 2 kuasa 4. Okay, cuba kita tengok balik. 2 darab 2, darabkan dengan 2, darabkan 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, dia akan jadi 16. Jadi 2 darab 2 darab 2 ni adalah sebenarnya 2 kuasa 4 adalah bersamaan dengan 16. Okay, kita cuba cari untuk kita samakan dia punya nombor-nombor kat sini. Kita tukar je nombor-nombor yang sama. Okay, 8 pula. Okay, 8 terhasil pada 2 darab 2 darab 2. Kita dapat 8, betul tak? Jadi 8 sebenarnya adalah 2 kuasa 3. Okey, jadi kita tukarkan dulu nombor tu. Baik, jadi kat sini kita akan dapat 2H kuasa 2 dihadapkan dengan 2 kuasa 4 H kuasa 8 1/4 dibahagikan dengan okey, ni akan jadi 2 kuasa 3 1/3 H kuasa negatif 2. Okey, apa yang saya buat adalah saya tukarkan nombor-nombor dia kat sini menjadi nombor-nombor yang sama. 2, 2 dengan 2. Okey. 2 kuasa 4 nilai dia sama dengan 16. 2 kuasa 3 nilai dia sama dengan 8. Lepas kita dah siap tukar, kita buka saja kurungan dia. Sini ada 1. 1 dihadapkan dengan 2. So kita akan dapat 2 kuasa 2. H kuasa 2 dihadapkan dengan 2. 4 dihadapkan dengan 1/4 dia akan jadi 1. Tekan kalkulator ya. 4 darab 1/4 1. H pula 8 dihadapkan dengan 1/4 dia akan jadi 2. Tekan kalkulator. Okey, Allah. Okey, dan di bawah ni kita buka kurungan 3 darab 1/3 dia akan jadi 1. Okey, 3 darab 1/3 jadi 1. Kemudian 1 tu darabkan dengan negatif 2. Okey, 3 darab 1/3 kita buka kurungan dia akan jadi macam ni 3 darab 1/3 jadi 2 kuasa 1. H negatif 2. Ni darabkan lagi. Okey, buka kurungan lagi. Dia akan jadi 2 kuasa negatif 2. H kuasa negatif 2. Okey. Saya badan bagi cantik sikit kat sini. Takut nanti ada yang tak nampak. Okey, lagi sekali saya terangkan kat sini. Ada yang tak faham ni, takut ni. Okey, asalnya tadi adalah 8. Okey, kita tukarkan dia menjadi 2 kuasa 3. Okey, 3 dengan 1/3 ni kita darabkan dia akan jadi 1. Betul tak? 1, buka kurungan, 1 darabkan negatif 2, dia akan jadi negatif 2 dekat sini. H kat sini 1, 1 darab negatif 2. So jadilah negatif 2 kat sini. Okey, jadi apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita bawa dua-dua benda ni naik ke atas. Okey. Jadi bila naik atas kita akan ada 2 kuasa 2 H kuasa 2 dihadapkan dengan 2 kuasa 1 H kuasa 2 didarabkan dengan 2 kuasa 2 H kuasa 2. Okey, sebab apa jadi macam ni? Indeks negatif bawa naik atas dia akan jadi positif. Okey, so asas yang sama 2, nombor dia 2. 2 2 tambah 1 ni 2 tambah 1 tambah lagi 2. Okey, ni adalah untuk nombor 2. Okey, kemudian H pula. H kat sini ada 2, sini ada 2, sini pun ada 2. Jadi 2 tambah 2 tambah 2. Maka kita akan dapat 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5. H kuasa 6. Okey, 2 kuasa 5 ni kita kena tekan kalkulator apakah nilainya. Okey, tekanlah kalkulator. 2 kuasa 5. 2 kuasa 5. Okey, jawapan dia adalah 32. Okey. 32. Maka jawapan dia yang terakhir adalah 32 H kuasa 6. Maka selesailah kita punya soalan C. Okey, boleh Okey, kita tengok. Betul tak jawapan? Ni betul Okey, kamu boleh semak dekat buku teks muka surat 20. Okey, contoh lagi. Saya tunjuk contoh. Okey, ni adalah contoh terakhir. Example 16. Buku teks muka surat 21.
Okey, soalan ni berbeza dengan soalan tadi. Soalan tadi dia cakap simplify. Soalan ni pula dia cakap calculate the value of each of the following. Dia nak value. Dia nak value lah, nilai. Dia nak nilai. Okey, jadi kita cuba buat soalan nombor 1. Okey, saya salin dulu soalan dia. 49, 1/2 didarabkan dengan 125 kuasa negatif 1/3 dibahagikan dengan punca kuasa 2, 4, 2801 didarabkan dengan punca kuasa 2, 5, 3125. Oh, macam mana nak buat ni? Okey, jangan risau. Okey, tengok nombor-nombor dia kat sini. Okey, sini semua melibatkan nombor saja. Okey, sini melibatkan nombor saja. Kita tengok nombor 49 ni. Okey, nombor dia kat sini adalah 49. Okey. Sekarang kita tengok nombor dekat pecahan dia. Nombor dekat pecahan dia adalah apa ni? Nombor dekat pecahan dia adalah nombor 2, betul tak? Jadi untuk kita nak tukarkan ni, nombor 49, 125, 2401, 3125 kepada nombor yang lebih kecil sebenarnya. Jadi macam mana nak tukar nombor 49 ni? Kita tengok dekat dia punya kuasa ni, dekat bawah tu adalah 2. Okey, jadi kita cuba tekan kalkulator kita. Punca kuasa 2, 49. Sebab apa saya guna punca kuasa 2? Sebab dekat pecahan dia tadi, kuasa dia 1/2, betul tak? Jadi kita tekan punca kuasa 2 kat sini. Kita dapat 7. Jadi 49 ni, kita boleh tukar dia menjadi 7 kuasa 2. Okey, 1/2 kita letak kat luar. Okey. Kemudian kita tengok 125. Okey, tengok 125 dekat bawah ni adalah nombor 3, betul tak? Jadi kita tekan punca kuasa 3. Punca kuasa 3 125. Kita dapat 5. Nampak? 5 kat sini. Okey, maksudnya kat sini 125 kita boleh tukar dia menjadi 5 kuasa 3 negatif 1/3. Okey. Dan kita tengok kat sini pula. Okey, yang ni yang dekat bawah ni, punca kuasa 4, 2401, kita boleh tulis dia sebagai 2401 kuasa 1/4 didarabkan dengan yang ni 3125 kuasa 1/5. Okey, kita gunakan teknik macam tadi. Kita tengok kat sini nombor dia 4, betul tak? 4. Kita buka kalkulator. 2401, betul ke 2401? Cek balik. 2401. Kita tekan punca kuasa 4. Okey, dekat pecahan tadi 1/4. Dalam dia kita tekan 2401. Kita dapat 7. Maksudnya kat sini 7 kuasa 4 nilai dia adalah 2401. Okey, kita try. 7 darab 7 darab 7. Dapat 2401. Okey, jadi kat sini apa saya nak cakap adalah 2401 ni kita boleh tukar dia dari 7 kuasa 4. Jadi dekat atas ada 7 kuasa 2, 1 kuasa 2 didarabkan dengan 5 kuasa 3 kuasa negatif 1/3. Dekat bawah ni dia akan jadi 7 kuasa 4 1/4 didarabkan dengan okey yang ni 3125, bawah dia ni 5. Jadi kita cuba ambil 3125 punca kuasa 2 dan punca kuasa 5. Kita kan punca kuasa 5. Apa nombor dia jadi? 3125. Kita dapat 5. Maksudnya 5 kuasa 5 adalah 3125. Contoh 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5. 5 darab 5 kali dapat 3125. Okey, jadi kat sini 3125 tu kita boleh tukar dia menjadi 5 kuasa 5. Darabkan dengan 1/5 dekat luar. Okey, lagi sekali saya ulang apa yang berlaku. 49 ni saya tukar dia kepada 7 kuasa 2. Macam mana saya nak tahu tukar dia kepada 7? Macam saya cakap tadi, kita tekan kalkulator. Tengok kat sini nombor 2. Maksudnya kita tekan punca kuasa 2 49 dapat 7. 7 kuasa 2, 2 tu ambil kat sini. Okey, 7 kuasa 2, nilai dia adalah 49. 125 pula saya tukarkan dia menjadi 5 kuasa 3. Macam mana saya tahu nak ambil 5 kat sini? Okey, kita tengok kat sini nombor dia adalah 3. Jadi kita tekan punca kuasa 3 125. Tekan punca kuasa 3 125, kita akan dapat 5. Ambil nombor kat bawah ni, letak dia sebagai kuasa. Okey, ni cara yang mudah lah. Okey, kemudian kat sini pula 2401 saya ambil daripada yang ni, punca kuasa 4 ni, letak dia sebagai pecahan. Okey, kita tengok nombor dia adalah nombor 4 kat sini. Jadi kita ambil punca kuasa 4 2401. Saya tekan kalkulator punca kuasa 4 2401, saya akan dapat 7. Okey, letak yang kat sini 7. Nombor kat sini kita letak dia sebagai kuasa. Okey, dan yang terakhir 3125. Kat sini pecahan dia, bawahnya adalah 5. Tekan punca kuasa 5, 3125, kita akan dapat 5. 5 ni kuasa 5 sebab dekat bawah ni 5, kat sini pun 5 juga. Okey, okey. Ni cara yang nak memudahkan lah. Okey, nak memudahkan jawab soalan. Okey.
Okey, kemudian kita buka kurungan. Okey, buka kurungan yang atas 2 darabkan dengan 1/2. 2 darab 1/2 jadi 1 didarabkan dengan 5. 3 darab 1/3, negatif 1/3 kita dapat negatif 1. Benda ni kamu boleh tekan kalkulator ya. Dibahagikan dengan 7. 4 darab 1/4 jadi 1. Didarabkan dengan 5. 5 darab 1/5 jadi 1. Okey, jadi macam nak buat ni soalan ni? Okey, jadi lepas tu kita bawa kedua-dua benda yang ada kat bawah ni, kita bawa dia naik atas. Jadi kita akan dapat 7 kuasa 1 darabkan dengan 5 kuasa negatif 1. Darabkan dengan 7 kuasa negatif 1 didarabkan dengan 5 kuasa negatif 1. Okey, jadi asas yang sama, kuasa dia kita boleh tambah. Jadi 7, 1 tambah negatif 1 didarabkan dengan 5, negatif 1 tambah negatif 1. Okey, positif negatif dia akan jadi negatif. Jadi 1 tolak 1 jadi kosong. Didarabkan dengan 5, negatif dengan negatif dengan positif dia akan jadi negatif. Negatif 1 tolak 1 dia akan jadi negatif 2. Okey. Nilai 7 kuasa kosong adalah 1 didarabkan dengan 5 kuasa negatif 2. Negatif 2 kita bawa dia ke bawah. Maka kita akan dapat 1/5 kuasa 2. Dan kita tahu 5 kuasa 2 nilainya adalah 1/25. Maka siaplah kita punya jalan kerja. Okey, ni saya tunjukkan jalan kerja saya besarkan sikit lagi. Okey, kot-kotlah ada yang nak tengok nak screenshot ke apa ke. Okey, ni adalah jalan kerja untuk jawab soalan example 16 muka surat 21. Okey, apa yang saya buat adalah tukarkan nombor-nombor ni ikut kat sini lah macam saya ajar tadi. Ulang balik video tengok. Okey, settle. Sekarang kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B. 16. Saya buat bawah sikit lah. (16) 3/4 didarabkan dengan 81 negatif 1/4 dibahagikan dengan 2 kuasa 6 didarabkan dengan 3 kuasa 4 1/2. Okey. Baik, kat sini nombor-nombor dia kalau boleh kita kecilkan. Okey, 2 dengan 6, 2 dengan 3 ni dah kecil dah. 16 dengan 81 ni kita nak kecilkan dulu. Macam nak kecilkan kita tengok nombor bawah ni. 4 dengan 4. Okey, 16 ni kita tekan punca kuasa 4 16. Dapat berapa punca kuasa 4 16? Okey, tekan kalkulator. 4 punca kuasa 4 16 kita dapat 2. Maksudnya 2 kuasa 4 akan dapat 16. Okey, jadi saya tukarkan dia. Yang ni akan jadi 2 kuasa 4. Nilai dia sama dengan 16 tu tadi. Okey. Dan kat sini kuasa 3/4. Okey, didarabkan dengan 81. Okey, yang ni nak kecilkan dia. Tengok sini 4, 81. Kita punca kuasa 4, 81. Tekan kalkulator. Punca kuasa 4, 81. Okey, kita dapat 3. So kat sini jawapan dia akan jadi 3 kuasa 4 negatif 1/4. Bila soalan ni tadi 81 jadi 3 kuasa 4 negatif 1/4, letak dia dekat luar. Okey, yang bawah tak perlu nak ubah apa-apa sebab nombor dia dah kecil dah. Okey, kita tulis balik 2 kuasa 6 darab 3 kuasa 4 kuasa 1/2. Okey, kemudian kita buka kurungan. Buka kurungan ni. Okey, buka. 4 darab 3/4 kita akan dapat 2 kuasa 3 didarabkan dengan 4 darab negatif 1/4 kita akan dapat 3 negatif 1. Ni tekan kalkulator 4 darab 3/4, 4 darab negatif 1/4 tekan kalkulator. Inilah nilai yang kamu akan dapat. Okey, jadi dekat bahagian bawah pula okey, kita darabkan 6 darab alamak. Okey, darabkan 6 darab 1/2. Jadi kita akan dapat 2 kuasa 3 darabkan dengan 3 4 darab 1/2 kita akan dapat 3 kuasa 2. Okey, lepas dah dapat macam ni maka kita bawa kedua-dua ni naik atas. Okey, naik atas dan kita akan dapat 2 kuasa 3 darab 3 kuasa negatif 1 darabkan dengan 2 kuasa negatif 3 jadi negatif Dekat bawah tadi dia positif, buat naik atas jadi negatif. Okey, dekat bawah tadi 3 kuasa 2, naik atas dia akan jadi 3 kuasa negatif 2. Okey, 2 kuasa 3 dengan 2 kuasa negatif 3 didarabkan dengan 3 kuasa negatif 1 didarabkan dengan 3 kuasa negatif 2. Okey, kita susun asas yang sama. Kemudian
Asas yang sama, kuasa dia kita tambah 2, 3 tambah negatif 3. Darabkan 3, negatif 1 ditambahkan dengan negatif 1. Okey, 3 tambah negatif 3 dia akan jadi kosong. Okey, kamu boleh tekan kalkulator. Didarabkan dengan 3, negatif 1 tambah negatif 1. Okey, dia akan jadi macam ni. Negatif 1 tolak 1. Tambah dengan tolak dia akan jadi tolak. Negatif 1 tolak negatif 1 dan negatif 1 tolak 1 dia akan jadi negatif 2 dekat sini. Jadi 200 nilai dia adalah 1. Didarabkan dengan 3 kuasa 2 ni kita bawa dia turun bawah lah. Okey. Okey, yang ni saya bawa dia turun bawah. Dia akan jadi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 nilainya adalah 9. Jadi jawapan yang terakhir adalah 1/9. Okay, saya kecilkan ni. Tengok balik, ni adalah saya punya jalan kerja. Apa yang saya buat adalah nombor-nombor ni saya kecilkan dulu. Saya buka kurungan dan saya selesaikan dia. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Soalan C. Okay, saya padam dulu. Panjang sikit video ni. Okey, soalan terakhir. Soalan C. 2, 4, 3 kuasa 4/5 didarabkan dengan 5 kuasa 3/2 kuasa 2 dibahagikan dengan punca kuasa 4, 81 didarabkan dengan punca kuasa 2, 25 kuasa 4. Okey, soalan ni ada bentuk punca kuasa. Jadi benda pertama kita kena buat adalah tukarkan dulu bentuk punca kuasa tu kepada bentuk indeks pecahan. Okey, yang atas ditulis je balik. 2, 4, 3, 4/5 didarabkan dengan 5, 3/2 kuasa 2. Lupakan dengan punca kuasa 4. Jadi 81 kuasa 1/4 didarabkan dengan yang ni pula. Okey, ni 4 ni adalah dia punya kuasa. Ni adalah 2. Jadi kita akan dapat 25 4/2. Okey. Jadi sekarang dah semua dah tak ada dalam bentuk apa punca kuasa. Kita boleh kecilkan nombor dia. Ni 243, sini 5, sini 81, sini 25. Okey. 243, 81 dengan 25 kita nak cuba kecilkan dia. Macam nak kecil dia? Ni tengok nombor kat bawah ni. Ni nombor kat bawah ni adalah 5. Kita tekan punca kuasa 5, 243. Apa nombor kita dapat? Okey. Punca kuasa 5, 243. Kita dapat 3. Maksudnya kat sini, okey, maksudnya 243 tu kita boleh tukar dia sebagai 3 kuasa 5. Dekat luarnya ada 4/5 didarabkan dengan 5 kuasa, tak siap lagi ni. Saya kena belakangkan sikit. Sekejap Okey, 243 tu saya boleh tukar dia jadi 3, 243 tu saya boleh tukar dia jadi 3 kuasa 5 kurungan 4/5 didarabkan dengan 5 kuasa 3/2 kuasa 2. Okey, tak salah lagi Okey, yang bawah pula. Okey, 8 1/4. Okey, 81 1/4 ni yang ni. Okey, kita tekan kalkulator. Punca kuasa 4, 81. Kita dapat 3. Okey, maksudnya 81 ni kita boleh tukar dia menjadi 3 kuasa 4, 1/4. Didarabkan dengan, okey, yang ni pula. 25 kuasa 4/2. Okey, 4/2 ni sebenarnya adalah 4/2. 4/2 adalah 2. Apa? Okey? Ni sekali saya ulang. Okey, tadi daripada sini tadi kita ubah. Ni, okey. Punca kuasa 2 ni dia duduk dekat bawah. Okey, duduk kat bawah. Dia akan jadi bawah. Jadi 4 kuasa 2. 4/2 kuasa dia. Okey. 4/2 adalah 4/2. 4/2 ni sebenarnya adalah 2. Okey, jadi saya padam ni. Saya letak dia sebagai 2, senang sikit nak tengok. Okey, 4/2 pening. Okey, 25 kuasa 2. Okey, 25 ni sebenarnya kita boleh tukar dia. Okey. Kita tengok sini nombor dia adalah 2. Tekanlah kat sini. Punca kuasa 2, 25. Nilai dia adalah 5. Maka 25 sebenarnya adalah 5 kuasa 2. Kat luar ada 2 lagi. Okey, 25 saja kita tukar 5 kuasa 2. Yang 2 kat luar ni kekallah kat sini. Okey. Okey, lepas kita dah siap tukar nombor-nombor tersebut, maka kita pun bukalah kurungan. Okey, buka kurungan dulu. 5 darab 4/5, kita akan dapat 3 kuasa 4 didarabkan dengan 5 3/2 kuasa 2. Okey, saya baru darab yang ni je.
Yang ni je sebut darab. Yang ni saya tak buka lagi. Okey, yang ni saya tak buka lagi Okey, so yang ni je darab 5 darab 45 dia akan jadi macam ni. Okey, yang dekat bawah pula kita akan dapat jap saya check jawapan. Okey, yang dekat bawah 4 darab 1/4 kita akan dapat 3/1 didarabkan dengan 5, 2 darab 2 kita akan dapat 4. Okey, kemudian kita buka kurungan yang di atas 4 darab 2, 3/2 darab 2. 3/8 sebab 4 darab 2 didarabkan dengan 5, 3/2 darab 2 kita akan dapat 3. Dibahagikan dengan 3/1 didarabkan dengan 5/4. Okey, kemudian yang ni kita bawa naik atas senang. Okey, kita akan dapat 3/8 darabkan dengan 5/3 didarabkan dengan 3/-1. Bawah ni adalah 3/1 bawa naik atas dia akan jadi -1 kuasanya. Okey, bawah tu 5/4 naik atas dia akan jadi 5/-4. Okey, so 3 dengan 3. 3, 8 tambahkan dengan -1 darabkan dengan 5/3 ditambahkan dengan -4. Okey, saya sambung kat tepi ni. Okey, 8 tambah -1. 8 tambah -1 nilai dia adalah 7. Okey. 3/7 didarabkan dengan 5 pula. 3 tambah -4. Maksudnya ni adalah 5/-1. Kamu boleh tekan kalkulator 3 tambah -4 ataupun 3 tolak 4. 3 tolak 4 -1. Ni pula 8 tolak 1 7. Okey, yang ni pula dah jadi macam ni 3/7, 5/-1. 5/1 kita boleh bawa ke bawah, kita akan dapat 3/7 perkan dengan 5. Okey, ni tak siap lagi sebab dia nak value. Soalan nak value. Calculate the value. Okey. Jadi nak cari value. Ni belum value lagi. Okey, 3/7 kita dapatkan value dia, kita tekan kalkulator. Okey, tekan 3/7. Maka dapat dia, jawapan dia adalah 2187. Jadi jawapan yang terakhir adalah 2187 perkan dengan 5. Maka selesailah kita punya soalan. Okey, ini adalah saya punya jalan kerja. Boleh tengok semula, rewind balik video. Okey, tengok berkali-kali. Kalau tak faham, buka Google Meet dan kita akan berbincang sama-sama. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.